Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah 'alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda. Amma alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama kita dan keikhlasan yang mantap di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini insya-Allah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan yang asalnya dijadwalkan pada 28 hari bulan yang lalu, tetapi oleh kerana sesuatu sebab dibawa ke hari ini, iaitu menggunakan kitab Nurul Huda, Cahaya Hidayah, yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Ustaz Haji Adnan bin Haji Muhammad Samman hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin, mensyarahkan kitab Masailut Tauhid, masalah-masalah berkaitan dengan ilmu tauhid, yang disusun oleh ayahanda beliau dan juga guru saya almarhum Tuan Guru Haji Muhammad Samman Kati rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Kita sampai ke muka surat 16, akan masuk membicarakan i'tiqad qadariyah, yang mana ini adalah cabang dari membincangkan mabadi ilmu tauhid yang 10. Permulaan ilmu tauhid yang 10, salah satunya adalah apakah maksud tujuan dari belajar ilmu tauhid. Maka jawapannya adalah supaya kita itu dapat membezakan antara i'tiqad yang sah, yang perlu kita yakini dan pegang, dan i'tiqad yang batil, yang perlu kita jauhi dan buang. Lalu disebutkan dalam kitab ini, akidah yang sah, yang betul itu satu saja, iaitu akidah ahli sunnati wal jamaah. Secara kesimpulan, antara yang dipegang oleh ahli sunnati wal jamaah adalah bagi manusia itu usaha dan ikhtiar. Allah kurniakan kepada manusia itu usaha dan ikhtiar. Tetapi yang menjadikan, yang memberi kesan, atau dalam bahasa lama dikatakan memberi bekas, itu hanya Allah Ta'ala. Berarti kalau kita pergi kepada makhluk yang lain, Allah ciptakan api, yang menjadikan hangus terbakar adalah Allah, bukan api. Cuma berkaitan antara bersentuh dengan api dan terbakar itu hanyalah berkaitan yang dipanggil berkaitan asbab, cause and effect. Cause sesuatu yang berlaku terlebih dahulu, effect sesuatu yang berlaku selepas daripada itu. Maka manusia ini berkaitan, dan itu ada kaitan dengan syariat. Berarti kalau orang itu membakar sesuatu, dia bertanggungjawab, kerana dia mendatangkan sebab.
Tapi dari segi hakikat kita kena yakin bukan api itu yang menghanguskan, bukan api itu yang membakar, tetapi kalau berkena api tidak hangus, tidak terbakar, itu sesuatu yang luar biasa. Dalam bahasa lama, terjemah daripada perkataan bahasa Arab, khawariq lil adah, perkara-perkara yang mencarikan adat, ya, mungkin mukjizat, mungkin karamah, mungkin ma'unah, bahkan mungkin sihir, ya, istidraj dan seumpama dengannya. Kemudian itu ringkas i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. Lalu pergi kepada 3 i'tiqad yang batil, ya, yang disebut dalam kitab ini hanya 3. Padahal masih banyak lagi i'tiqad-i'tiqad lain yang batil. Tapi dalam isu tadi yang utamanya ada 3. Maka yang pertama dari i'tiqad yang batil itu dikenali sebagai i'tiqad qadariyah, daripada perkataan qadar, iaitu bahawasanya baharu. Kita kena ingat, ya, dalam kitab-kitab tauhid Jawi bahasa Melayu lama ni, baharu merujuk kepada makhluk. Walaupun makhluk itu sudah lama, walaupun makhluk itu telah berusia ribuan tahun sekalipun, dalam istilah ilmu tauhid dinamakan baharu kerana wujudnya itu ada permulaan. Setiap yang wujudnya ada permulaan diistilahkan baharu. Yang tidak baharu hanya Allah. Karena Allah yang wujud tanpa ada permulaan, dan segala sifat yang ada pada Allah Ta'ala itu tidak baharu. I'tiqad qadariyah itu iaitu bahawasanya baharu, yakni makhluk dan kainat, iaitu setiap kejadian, ya, misalnya hakisan air, letusan gunung berapi, gempa bumi dan sebagainya, itu memberi bekas dengan tabiatnya, yakni memberi kesan dengan nature, dengan zatnya. Berarti kalau kita kembali kepada contoh api tadi, kalau kita ahli sunnah wal jamaah, kita yakin bahawa Allah ciptakan api, dan yang menciptakan terbakar itu juga adalah Allah. Sementara qadariyah, dia meyakini Allah ciptakan api, tetapi yang menjadikan terbakar itu api, bukan Allah. Karena zat api itu sendiri nature-nya membakar. Nah, itu golongan naturalist, ya. Bahkan ini boleh membawa lebih panjang lagi kepada tidak bertuhan. Nah, kan kita kata dalil wujudnya Allah Ta'ala, kita lihat adanya alam ini. Takkanlah alam yang terbentang luas ini terjadi dengan sendiri. Nah, tapi golongan yang naturalist, dia kata tak, dia jadi secara nature. Nah, instead of dia believe in God, instead of dia percaya tentang kewujudan Tuhan, dia gantikan kewujudan Tuhan itu dengan sesuatu yang dinamakan sebagai nature. Jadi golongan qadariyah itu hampir kepada golongan ini, walaupun dia tidak sampai menafikan kewujudan Allah, tapi dia menafikan kuasa Allah. Kerana membakar bukan kuasa Allah, itu kuasa api. Mengenyangkan bukan kuasa Allah, itu kuasa nasi. Menyembuhkan bukan kuasa Allah, itu kuasa ubat. Maka i'tiqad itu tiada khilaf ulama tentang kufurnya. Mana baru ulama sepakat kalau sampai menafikan kudrah Allah, bahkan konsekuensi natijah daripada akidah qadariyah ini, dia juga menafikan ilmu Allah. Kerana kata dia, Allah hanya ciptakan manusia. Adapun perbuatan manusia itu bukan Allah cipta, itu manusia sendiri yang buat. Ini selain dari bercanggah dengan firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, dan Allah lah yang ciptakan kamu, yakni kita semua ini makhluk Allah, wa ma ta'malun, dan apa-apa yang kamu amalkan, maknanya amalan kita baik atau buruk, makhluk Allah. Jadi bila dia menafikan, dia kata bukan, manusia buat sendiri perbuatan dia, lalu dia melarang kepada menafikan ilmu Allah. Kerana Allah tidak ciptakan perbuatan kita, kata mereka, kata golongan qadariyah, maka Allah juga tidak tahu apa yang manusia akan buat. Katakan besok satu orang tak buat apa, Allah tak tahu. Bila orang tu buat, oh baru Allah tahu, dia ni semayang,
oh dia ni puasa, oh dia ni mencuri, oh dia ni bersukan. Selepas manusia itu buat, baru Allah tahu. Maka daripada menafikan kudrah Allah, melarat kepada menafikan ilmu Allah, maka itulah tidak ada khilaf di kalangan ulama. Akidah sebegini membawa orang yang berakidah demikian menjadi kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ini bid'ah mukaffirah. Bid'ah makna akidah ni lain daripada yang dibawa oleh Nabi SAW, dan yang parahnya membawa kepada kufur. Qadariyah berasal dari perkataan qadara yang berarti kuasa ataupun menentukan. Maka yakni i'tiqad atau kepercayaan dari sekumpulan manusia yang beranggapan bahawa alam ini terjadi, bergerak dan sebagainya menurut tabiat semula jadi yang ada pada sesuatu benda. Jadi dia tu sudah terlampau terikat dengan cause and effect. Bagi dia, Panadol tabiatnya menghilangkan pening. Itu tabiat Panadol. Bukan Allah yang menghilangkan pening. Memang dah dikaji lah. Ahli sains dah kaji. Panadol tu dia tabiatnya menghilangkan pening. Ubat ni tabiatnya menghilangkan sesak nafas misalnya. Obat ni pula ikut kajiannya itu menghilangkan sakit. Itu hanya berkaitan hukum adat sebenarnya. Kita nanti akan belajar jenis-jenis hukum. Hukum adat tu bukan makna hukum yang berkaitan dengan adat orang Melayu, adat orang India, adat orang Cina. Bukan. Hukum adat yang disebut dalam kitab-kitab Tauhid membincangkan berkaitan antara cause and effect. Jadi cause and effect itu membantu kita dalam kita nak hidup. Tetapi dari segi hakikat Tauhid, kita kena ingat yang menjadikan cause itu adalah Allah, yang menjadikan efek juga adalah Allah, yang menjadikan sebab adalah Allah, yang menjadikan musabbab juga adalah Allah. Misalnya, kata mereka terjadinya lereng dan sungai, itu bukan Allah, tapi disebabkan oleh hakikat air. Terjadinya letusan gunung berapi, itu bukan kerana Allah, tapi kerana pemeluapan wap yang panas tu, dia meletus. Jadi boleh dikatakan golongan Qadariyah ini lebih mirip kepada golongan ahli-ahli sains. Maknanya ahli sains yang tidak beriman lah. Adapun kalau ahli sains yang beriman, dia boleh kaitkan, dia tak ada masalah. Masalahnya ada connection tak antara observation terhadap cause and effect itu dengan melihat di sebalik cause dan effect itu ada Tuhan. Kalau dia boleh connectkan, tak ada masalah. Tapi kalau dia terhenti hanya setakat cause and effect, itu problem. Dan itu yang berlaku sekarang. Ada segelintir orang, dia terlalu terikat dengan cause and effect. Jadi dia tak boleh menerima bahawa Allah Ta'ala itu berkuasa mengadakan sesuatu beyond daripada cause and effect. Baik. Bermula dari kepercayaan beginilah timbulnya faham tidak bertuhan. Tadi kita dah kata ya, Qadariyah ni dia tak sampailah menafikan wujudnya Tuhan. Dia beriman Allah wujud, dia beriman Allah yang ciptakan manusia. Dia cuma menafikan perbuatan manusia itu tak ada kena-mengena dengan kudrah Allah, tak ada kena-mengena dengan ilmu Allah. Itu memang manusia macam automated. Once Allah ciptakan manusia, dia jadi automated. Apa yang manusia buat tu Allah dah tak boleh kawal. Itu kan bercanggah dengan akidah kita. Tetapi boleh melarat kepada kefahaman tidak bertuhan, ataupun disebut dalam bahasa Arab sebagai mulhid, atau dalam bahasa Inggeris atheist, tidak bertuhan. Dan juga golongan free thinker yang dia berfikir itu tanpa ada panduan. Lalu berpendapat bahawa alam ini terjadi sendiri, tidak mempercayai dengan qada dan qadar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini indikasi yang menyokong pendirian para ulama yang sepakat mengatakan i'tiqad Qadariyah ini membawa kepada orang itu menjadi kafir. Ada sokongan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibn Majah, Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini dalam sunan beliau.
Apa yang diriwayatkan? Yaitu an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna majusa hadhihi al-ummati al-mukadzibuna bi aqdarillah. Sesungguhnya majusi umat ini adalah yang mendustakan takdir Allah. Jadi di zaman sekarang ni ada orang yang dia buat salah. Bila kita terangkan ni kesalahan kamu ni merupakan fahaman bagian-bagian, kata dia, ustaz dia suka melabel orang. Sikit-sikit label orang, sikit-sikit label orang. Label tu bagus supaya kita kenal ini fahaman Qadariyah ke, Jabariyah ke, Mu'tazilah ke, ya. Yang tak bagus kalau salah label. Orang tu tidak demikian, kita label dia begitu, itu tak bagus. Kita beri contoh mudah lah. Kalau kita pergi ke kedai runcit, kita nak beli misalnya sardin, ya, ikan sardin. Masalahnya dekat kedai runcit tu banyak macam-macam kecil dia susun kat rak, tapi satu pun tak ada label. Pening kita. Mana satu sardin ni label tak ada. Jadi label tu penting. Yang tak bagus adalah kalau salah label. Kita ambil kerana ditulis itu sardin, balik rumah buka-buka lah bilis. Bahan kedai ni. Itu tak betul. Adapun melabel, Nabi SAW melabel. Nabi SAW melabelkan golongan yang mendustakan takdir Allah sebagai majusi umat ini. Sesungguhnya majusi umat ini adalah golongan yang mendustakan takdir Allah. Tengok indikasi bahawa kerana mendustakan takdir Allah ini kita keluar dari Islam. Nabi SAW menyambung lagi, in maridu fala ta'uduhum. Sekiranya golongan yang mendustakan takdir Allah ini jatuh sakit, jangan ziarahi. Padahal orang Islam kalau sakit kita kena ziarah. Tiba-tiba Nabi SAW sendiri kata, kalau sakit jangan ziarah orang ini. Wa imatu fala tashhaduhum. Sekiranya golongan ini meninggal dunia, jangan disaksikan jenazah mereka, jangan diuruskan. Padahal kita tahu kalau orang Islam mati kita kena uruskan, fardu kifayah. Wala in laqitumuhum fala tusallimu alaihim. Dan sekiranya kamu bertemu dengan golongan ini, janganlah kamu beri salam kepada mereka. Padahal kita tahu hak seorang Muslim pada seorang Muslim yang lain itu kita beri salam. Jadi ini sebagai sokongan kepada pendirian para ulama. Kalau akidah Qadariyah ini membawa kepada kufur, ya, ini akidah menafikan takdir Allah. Itu dia ada ekstrim, ya. Pada hujung yang satu lagi, kita Ahlussunnah wal Jamaah ini seimbang. Kita menerima takdir Allah, kita tidak sampai menafikan usaha ikhtiar yang Allah kurniakan kepada manusia. Tapi yang lawan dari Qadariyah ini namanya Jabariyah. Jabariyah ini of course lah, bila dilawan dari Qadariyah, Qadariyah nafikan takdir, maknanya Jabariyah terima takdir. Qadariyah asalnya asas pegangan mereka itu sudah selari dengan ahli sunnati wal jamaah. Mereka menerima takdir, mereka mengaku bahawa apa sahaja yang berlaku, baik ataupun buruk, itu hakikatnya adalah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu okey. Itulah akidah ahli sunnah wal jamaah. Yang tak okeynya, mereka melarat sehingga menafikan usaha dan ikhtiar, iaitu tiada bagi hamba, tiada bagi makhluk itu sebarang usaha ikhtiar. Hanya Allah semuanya. Usaha ikhtiar pun Allah, beri berkas pun Allah juga. Jadi akhirnya dia pergi kepada menyalahkan takdir. Yang tadi menafikan takdir, yang ini terima ada takdir, tapi dia put the blame on takdir. Jadi kalau dia tak solat, lalu orang nasihat dia, bang, abang ni bukan orang muda lagi, bukan remaja lagi, tak solat, tak bagus kan, bawa lah solat, bertaubat. Kata dia, nak macam mana Ustaz? Itu memang Allah dah takdirkan saya tak solat. Dia salahkan takdir. Memang Allah takdirkan saya ni berjudi, memang Allah dah takdirkan saya minum arak. Itu nampak macam mana? Redha dia lah. Jadi orang ni, kalaulah katakan kita tempeling dia, tak tahu macam mana respon dia. Dia tu kata ni Allah dah tarik pang, kita tambah dia. Pasti dia marah. Dia kata apa bila ustaz lah macam ni.
Orang ustaz ni dakwah bil hikmah wal mau'izatil hasanah, pandai dia. Dalam tak semayang pandai dia. Ustaz kena berdakwah bil hikmati, dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Ustaz apa menampar orang sini-sini? Sabar bang, sabar. Allah dah takdirkan saya tampar awak tadi tu. Awak kena reda lah. Kalau awak tak faham, saya boleh tambah lagi. Akhirnya dia fikir-fikir tak betul juga. Lebam juga moga aku kalau pakai main takdir macam ni. Kan ada usul dan ikhtiar namanya. Dan orang ini dia macam try to play God. Dia macam nak melanggar Tuhan. Dia kata ini dah takdir Allah. Takdir Allah ni barang dah berlaku. Ni waktu solat masih ada. Mana kamu tahu Allah takdirkan kamu tak solat? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikut sesuatu yang kamu tak punya ilmu. Takdir Allah, kita tak ada ilmu tentang takdir Allah. Jadi dah berlaku. Maka yang kita wajib buat adalah apa yang kita tahu. Apa yang kita tahu? Hukum Allah. Allah hukum ni wajib, kita usaha buat. Allah hukum ni haram, kita usaha untuk tinggalkan. Kalau kita tu terjerumus kepada meninggalkan yang wajib atau terjerumus kepada melakukan haram, maka kita menyesal, mohon ampun, berazam tidak mahu ulang lagi. Kita bertaubat. Itu cara manusia. Kalau semua takdir-takdir, sebenarnya tak adil orang ini. Orang yang menyalahkan takdir ini, dia hanya ingat takdir pada masa dia nak mengelak, pada masa dia tak nak solat, pada masa dia tak nak puasa, pada masa dia nak berjudi, minum arak, dia ingatlah takdir. Tapi cuba masa urusan dia lapar, adakah dia kata, Ustaz, saya minggu ni sebenarnya Allah dah takdirkan saya lapar, jadi saya relax, tak makan. Tak ada pun. Time tu lapar, time tu kelang kabut ambil kunci motor lah, kunci kereta, pergi kedai mamak, pergi kedai tom yum, order makanan. Kau pandai budak kau usul dan ikhtiar. Kau tiba-tiba bab kalau tak nak semayang, kau salahkan takdir. Bab makan, kau pandai usul ikhtiar. Bab sakit, kau pandai pergi berobat. Jadi ini akidah yang bid'ah. Menyalahkan takdir ini juga bercanggah dengan ayat-ayat Al-Quran. Nyata salah dan silap mereka ini kerana menafikan usaha dan ikhtiar dari pihak makhluk. Bab dia menerima takdir itu dah betul lah. Tapi bab dia menafikan usaha ikhtiar itu salah. Padahal usaha itu sabit, yakni tetap ada daripada pihak makhluk, kerana usaha itu bererti perlakuan dan kerja buat. Begitu juga ikhtiar yang bererti pemilihan. Jadi setiap orang itu tentulah ada pilihan dalam satu-satu perkara. Sebagai contoh, atas meja ada gelas, atas meja ada sebotol air. Nak minum tidak? Ikhtiarlah, pilih. Nak minum, usaha, buka. Adik-adik ni tak jadi. Usaha-usaha, dia tak buka botol ni, kan? Lala suruh isteri buka, boleh pula dia buka. Orang kata kadang orang perempuan lebih pandai buka botol daripada lelaki. Ada orang buat tim, dia kata kalau berada dengan isteri, cara nak berdamai, ketatkan botol-botol dekat dalam dapur tu, supaya isteri tu bila dia tak dapat buka, nak tak nak, dia tak tolong suami dia. Yang parahnya, suami yang tak tolong isteri. Isteri lagi kuat buka botol, dah ada air dalam gelas. Nak minum ke tak? Ikut takdir saya lah. Kalau ada takdir saya, rezeki saya air ni, dia minum. Kalau tak ada rezeki, lah, mana kau tahu rezeki ke tidak? Cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada rezeki, seteguk air. Kau tak ada rezeki, boleh jadi. Dah usaha, terlepas, jatuh, tumpah air. Bahkan ada orang, masa itu saya belajar di Jordan, yang ceritakan tu guru kami almarhum Dr. Salah rahimahullah. Bila kita satu orang lepas dinner, selesai makan, dia potong sebiji apple dan dia potong sehiris apple, dia letak dalam mulut dia, meninggal, tak sempat telan. Dah sangat hampir tu nak jadi rezeki dia, tapi bukan rezeki dia rupanya. Tapi dia dah usaha, dah kopi, dah potong, dah letak dalam mulut. Bila takdir datang, bukan rezeki, tetap bukan rezeki. Gitu. Baik. Mana dalil bahawa dinisbahkan usaha ikhtiar itu kepada makhluk? Allah berfirman dalam surah Ar-Rum
ayat 41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah terzahir kerosakan di daratan berlaku kerosakan dan di lautan berlaku kerosakan. Sebab apa? Bima kasabat aydin nas, dengan sebab apa yang diusahakan oleh tangan-tangan manusia. Jadi Allah sendiri menisbahkan usaha ikhtiar itu kepada manusia. Dimisalkan lagi, manusia yang sedang menghadapi satu hidangan, barang sudah pasti dia berusaha menghulurkan tangan untuk mencapai makanan dan menyuapkannya ke mulut dia. Kita kata orang Jabariyah tadi, bab makan dia pandai usaha ikhtiar, bab solat dah hilang usaha ikhtiar dia, bab tak nak buat maksiat dah hilang usaha ikhtiar dia. Dan memilih lauk kegemarannya hanya Allah nanti menentukan, sama ada makanan itu masuk ke mulutnya atau jatuh ke lantai. Kalau tak rezeki boleh jadi jatuh. Dia tak usaha tapi tak rezeki dia. Dan yang dipilih olehnya dapat ke tangannya atau ke tangan orang lain. Ya, tengoklah 19 November nanti kan ramai orang memilih mendapatkan siapa Allah A'lam. Takdir Allah, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Ya Allah yang memiliki kerajaan, Engkau beri kerajaan pada siapa yang Kau kehendaki. Zahirnya pada siapa yang menang. Kadang-kadang menang terlepas juga. Wa tanzi'ul mulka mimman tasha'. Engkau sentak tarik kerajaan daripada siapa yang Kau kehendaki. Tarik apa? Nah, bila datang takdir Allah, usaha ikhtiar itu tidak memberi sebarang kesan. Tapi menafikan usaha ikhtiar tak boleh. Bahkan ketika kita menceritakan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah, kan kita ada baca ayat suci Al-Quran yang menafikan kedua-duanya. Akidah Qadariyah dinafikan, akidah Jabariyah dinafikan, lalu dimenangkan akidah ahli sunnah wal jamaah. Dalam satu ayat, ya Allah berfirman, wa ma ramaita id ramaita walakinna Allah rama. Bukanlah kamu yang melontar. Allah nafikan akidah Qadariyah. Qadariyah kata kita yang buat, kita yang berjalan, kita yang melompat, kita semua. Tak ada Allah, tak ada kita. Allah nafikan, bukan kamu yang melontar. Jabariyah kata tak ada semuanya Allah dah ke kita, tak ada apa-apa, usaha ikhtiar pun tak ada, apa pun tak ada. Allah nafikan juga. Allah berfirman, id ramaita, ketika mana kamu melontar. Mana Allah isbatkan melontar tu kamu, izramaita. Kemudian Allah menjelaskan akidah ahli sunnah wal jamaah, walakinna Allah harama, akan tetapi Allah lah yang hakikatnya melontar. Mana ayat tu kita perlu baca dengan tafsir dia. Apa tafsir ayat tadi? Wa ma ramaita khalqan id ramaita kasban walakin Allah harama haqiqatan. Bukan kamu yang melontar secara menciptakan pelontaran, bukan kamu. Yang menciptakan hanya Allah. Idramaita kasban, ketika mana kamu melontar secara usaha dan ikhtiar. Walakin Allah harama, akan tetapi Allah yang melontar haqiqatan. Kalau dilihat dengan seluruhan hakikat Allah. Begitu. Peringatan, ditakuti orang-orang yang berfahaman Jabariyah ini menyerah tanpa usaha dan ikhtiar untuk kebaikan agamanya, kaum dan negaranya. Jadi tak mau usaha ikhtiar. Kadang-kadang orang kata ni yang tak mau usaha ikhtiar, yang tak mau berjuang ni orang-orang tasawuf lah, ni asyik berzikir je. Tak ada. Itu tuduhan. Realiti yang berjuang mempertahankan tanah air daripada ancaman orang-orang kafir, orang-orang yang berjajah, ini ahli-ahli tasawuf, ahli-ahli zikir. Tengoklah sejarah, daripada sejarah tanah Melayu sampai kepada sejarah Utsmaniyah, sampai kepada sejarah sebelum itu Salahuddin Al-Ayyubi dan sebagainya. Ini semua ahli zikir. Ini semua orang yang berjaya buang dunia dari hati. Mereka yang bangkit berjihad. Ada pun orang yang dunia itu menjadi kecintaan dan kematian itu menjadi satu kebencian, dia tak mahu berjihad. Karena jihad ini membawa risiko mati. Mati ini memisahkan dia daripada keseronokan dunia. Jadi yang jadi tak maju itu bukan orang tasawuf, itu orang Jabariyah. Dia tak mahu usaha ikhtiar. Orang tasawuf dia usaha ikhtiar.
tapi dia pandang pada kuasa Allah. Itu yang kadang-kadang Allah tunjukkan perkara-perkara yang mencari adil. Ya, sebagaimana yang berlaku misalnya di zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, setelah mereka usul ikhtiar, Sayyidina Umar usul ikhtiar hantar scout, hantar perisik tentera. Tapi bila datang ma'unah, pertolongan daripada Allah Ta'ala, Allah takdirkan Sayyidina Umar boleh nampak suasana dalam keadaan Malaysia, dan Sayyidina Umar kata ke arah bukit, jauh, sepatutnya tak boleh dengar. Tapi Allah takdirkan tentera boleh dengar arahan daripada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Itu yang Allah tunjukkan, dia bahawa kuasa Allah tidak terikat dengan usaha dan ikhtiar, tapi tetap manusia itu menjalankan usaha dan ikhtiar. Bahkan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, orang yang paling tawakal kepada Allah Ta'ala pun, Nabi ketika berhijrah ke Madinah bawa guide, bawa penunjuk jalan, dan orang yang menghilangkan kesan-kesan tapak kaki. Ini usaha ikhtiar namanya, bukan jabariyah serahlah kepada Allah. Ya, serah kepada Allah, tapi usaha dulu. Kemudian bila berusaha, akhirnya berada dalam gua sur itu. Sekira-kira kalau salah seorang dari orang musyrik itu tunduk, akan nampak Nabi SAW dan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Jadi akhirnya di situ terserahlah, ya, bahawa kuasa Allah. Bila Sayyidina Abu Bakar itu ditenang oleh Nabi SAW, la tahzan innallaha ma'ana, janganlah kamu berduka cita, kerana sesungguhnya Allah Ta'ala bersama dengan kita. Yang kuasa Allah, ilmu Allah, kehendak Allah bersama dengan Nabi SAW dan juga Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Di samping menyalahkan Allah dalam pekerjaan-pekerjaan dosanya yang terang-terang dilakukannya sendiri, seperti tidak bersolat, tidak haji dan sebagainya, dia juga membuat alasan-alasan, ya. Kenapa Tuhan tak ke Mekah lagi? Duit banyak, badan sihat. Tak sampai seru, kata dia. Tak sampai seru apa? Nabi dia perintah seru lama. Wa adin finna sibil haj. Allah perintah kepada Nabi SAW seru manusia buat haji. Dah lama dah seru. Kamu yang tak usaha nak menyambut seru tu. Ke London kamu sampai macam mana? Sampai sendiri. Tak kamu beli tiket, tak kamu buat arrangement, tak kamu booking hotel, tak kamu usaha pergi airport. Maka sampai kamu ke London, ke Washington, ke Bangkok, tiba-tiba ke Makkah tak sampai sebu, kata dia. Ini contoh akidah Jabariyah yang akhirnya membawa kepada kelesuan dan kemunduran umat Islam. Berbeza Ahli Sunnah wal Jamaah, kita tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Wajib seorang itu berusaha dan berikhtiar, tapi wajib juga dia yakin bahawa yang menentukan adalah Allah Ta'ala. Kuliah yang akan datang insya-Allah di buku surat 18 kita akan pergi pada membincangkan i'tiqad Mu'tazilah yang terakhir daripada akidah yang menyeleweng yang disenaraikan dalam kitab ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa asim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Allah